Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Perbadanan Putrajaya. Perbadanan Putrajaya di atas jemputan yang istimewa ini dengan tajuk yang sangat istimewa, iaitu menjadi hamba Allah yang bahagia ataupun menjadi hamba Allah yang paling bahagia. Subhanallah, insya-Allah. Jadi sebagai memulakan majlis ilmu kita, Taman Syurga kita pada pagi yang barakah ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera belah sini kena tukar. Pasal tak? Susah jadi kamera. Jauh sangat saya nak tengok. Biasa kamera kan sebelah-sebelah. Faham? Tak apa, yang tu nanti dulu. Ini kena pusing. Pusing sini. Bukan. Biasa gini. Kalau tak, faham tak kamera tu ujung-ujung? Okey. Okey, nanti ni share tu tekan. Okey, mohon maaf ya. Subhanallah. Share tu mencari Asmaul Husna. Bismillah, bismillah, alhamdulillah. InsyaAllah terlebih dahulu, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Asmaul Husna. Macam mana yang sini nak dengar ya, Syira? Kena speaker ni Tak faham. Macam ni? Kena sabut sebelah tu speaker tu. Letak juga sekali. Speaker ni kan? Okey, okey. Okey, subhanallah. Okey, insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama mengalungkan bacaan Asmaul Husna terlebih dahulu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, depan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang bertakwa. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Al-jannatul firdaus bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu tanpa dihisab dan tanpa diazab. Wala taj'alna min ahlin nar. Dan janganlah Engkau golongkan kami di kalangan ahli neraka-Mu, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita merasakan di dalam hati kita rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian iaitu manusia. Firman Allah dalam surah At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Sedangkan kita melihat di sekeliling kita masih ramai ataupun masih banyak makhluk-makhluk yang lain yang juga bernyawa. Pelbagai berjuta jenis bintang, ikan-ikan di lautan, pelbagai hidupan di lautan. Keliling kita adanya makhluk Allah yang lain seperti bukit bukau, gunung ganang, udara, air, cahaya, matahari, tanah, batu dan segala-galanya. Semua itu adalah makhluk Allah. Namun antara makhluk Allah yang terbaik, ciptaan Allah yang terbaik, yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, iaitu manusia itu sendiri. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan kita sebagai manusia, bukan makhluk yang lain. Kemudian syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lahir manusia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebesar-besar kebahagiaan. Sebagai makhluk menjadi manusia itu dah sangat bahagia. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ya muslimin-muslimat sekalian, makhluk yang paling berhak, yang paling ada banyak sebab untuk bahagia adalah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan segala makhluk yang lain untuk manusia. Cuba kita lihat, manusia adalah makhluk yang kecil saja jika dibandingkan dengan binatang-binatang makhluk yang lebih besar. Apa binatang ataupun makhluk yang lebih besar? Bukit bukau. Mungkin kita sebut gunung ganang ataupun lautan dan sebagainya. Kalau binatang yang paling besar, mungkin bayangan kita adalah paus biru ataupun gajah. Namun, semua makhluk yang kita sebutkan tadi ditundukkan oleh manusia. Manusia boleh menjinakkan, subhanallah. Manusia boleh menjinakkan binatang yang jauh lebih besar daripadanya. Paus biru contohnya. Gajah contohnya, subhanallah. Manusia kecil tetapi mampu untuk menguasai lautan yang begitu besar. Manusia kecil Allah berikan kebijaksanaan akal, kekuatan fizikal dan sebagainya, mental dan sebagainya. Boleh menarah bukit bukau, boleh menawan gunung yang paling tinggi, Gunung Everest. Subhanallah. Baiklah, cuba kita lihat. Manusia ini rendah saja. Tetapi ialah yang membina bangunan-bangunan yang paling tinggi. Manusia ini tidak ada taring, tapi dia boleh menundukkan binatang yang bertaring. Contohnya harimau. Subhanallah. Manusia tidak ada bisa, tapi juga boleh menundukkan binatang berbisa. Contohnya ular dan sebagainya. Subhanallah. Kerana Allah telah memberikan kita kelebihan yang tidak ada pada makhluk yang lain, iaitu akal. Begitu juga dengan nafsu. Nafsu ini bila ditundukkan, bila diuruskan dengan baik, ia satu kelebihan bagi manusia. Kerana ada keinginan nafsu lah, kerana ada nafsu yang baik, yang telah difitrahkan, yang telah dibersihkan oleh Allah. Lalu kita ada keinginan untuk berkeluarga, untuk bercinta, untuk berkasih sayang. Ada keinginan untuk memiliki anak. Sebab itu kalau kita lihat, nafsu yang ada pada binatang yang menyebabkan mereka ada keinginan untuk melakukan hubungan binatang jantan dan binatang betina. Dan kerana ada nafsu dalam diri mereka, lahirnya rasa cinta. Cinta terhadap anak-anak. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada video binatang, dia kadang lebih cinta anak melebihi manusia cintakan anak. Bagaimana dia jaga, bagaimana dia awasi anak. Dan ibu, ayah binatang itu sendiri kan, mak ayah binatang itu sendiri sanggup mati kerana anak-anak mereka. Itu bukan kerana akal, sebab binatang tidak ada akal. Tapi itu datang daripada nafsu. Nafsu yang memberikan rangsangan ingin disayangi dan menyayangi, ingin dilindungi dan melindungi dan sebagainya. Subhanallah. Masya Allah, manusia makhluk yang diberikan keduanya, nafsu dan juga akal. Tapi kalau kita tengok malaikat, malaikat hanya diberikan oleh Allah akal, tidak ada nafsu, tidak ada keinginan untuk makan, minum, tidur, nak rehat, nak santai-santai, nak melakukan maksiat. Binatang pula adalah makhluk yang Allah hanya berikan kepada mereka nafsu, tidak ada akal. Sebab itu manusia ini boleh berada di tengah-tengah. Sekarang manusia berada di tengah-tengah. Manusia ada akal, manusia ada nafsu. Malaikat atas daripada manusia, malaikat hanya ada akal saja, tidak ada nafsu. Binatang rendah daripada manusia, iaitu binatang tidak ada akal tapi dia ada nafsu. Sebab tu dia ada keinginan untuk makan, untuk rehat, untuk tidur, untuk bergurau senda dan sebagainya. Namun, manusia yang berada di tengah-tengah ini, muslimin-muslimat sekalian, ini saya sebutkan tentang berkaitan dengan tajuk kita, kebahagiaan kita jadi manusia ya. Manusia apabila dia berjaya menunggang nafsunya, maksudnya dipimpin oleh akal, oleh imannya, dia boleh jadi darjat dia lebih tinggi daripada malaikat. Subhanallah.
Bayangkan ya tangan saya tadi, ini manusia, atas malaikat, bawah binatang. Manusia apabila dia mampu berjaya menundukkan hawa nafsunya, lalu dia dipimpin oleh akal dan imannya, maka kedudukan darjatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Kerana itu Nabi Adam sendiri, Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Kerana itu manusia yang paling terbaik, yang paling disayangi, dicintai Allah ada di kalangan manusia. Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim Khalilullah yang dicintai oleh Allah dan sebagainya. Namun harus diingat, apabila manusia yang berada di tengah-tengah ini, dia kalah dengan nafsunya. Lalu dia menunggang akal dan juga imannya kalah. Nafsu yang merajai dirinya, dia akan lebih hina daripada kedudukan binatang. Kerana binatang, subhanallah, dia tidak ada akal, dia hanya ada nafsu. Tapi bila manusia digunakan akal tapi kalah dengan nafsu, maka kedudukannya boleh lebih hina, lebih teruk, lebih rendah daripada binatang. Sebab itu kalau kita lihat binatang contohnya, kalau binatang bunuh manusia, kalau ada harimau, makan manusia terkam dan sebagainya, harimau itu tidak akan dibicarakan dalam mahkamah. Harimau itu tak akan dikenakan apa-apa hukuman dan mungkinlah bunuh ke untuk selamatkan sekian-sekian. Maksudnya tidak ada pengadilan untuk binatang kerana mereka adalah makhluk yang tidak ada akal. Subhanallah. Dalam keadaan tersebut, manusia juga yang akan buat siasatan apa kecuaian yang manusia lakukan dan sebagainya. Allahu Akbar. Kebahagiaan kita yang pertama diciptakan sebagai makhluk yang terbaik. Ciptaan Allah yang terbaik yang Allah sebut di dalam Al-Quran, iaitu manusia. Kebahagiaan kita bertambah-tambah lagi. Subhanallah. Apabila kita lahir sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, ibu ayah, orang-orang Islam di kalangan wanita, di kalangan lelaki, anak-anak yang ikut serta pada pagi yang berkah ini. Sekiranya saat ini hidup kita sangat menyedihkan. Sekiranya saat ini kita sedang diuji dengan ujian yang berat. Saya tak pasti ujian apa yang tuan-tuan puan-puan sedang alami. Sama ada kehilangan orang yang tersayang, sama ada diuji dengan sakit yang berat, ataupun diuji dengan fitnah, ataupun kemiskinan, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Sebesar apapun ujian yang kita lalui saat ini ataupun yang telah pernah kita lalui, ia tidak akan mampu menyamai betapa besarnya nikmat kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak pernah menyamai betapa besarnya nikmat. Maksud saya ialah, sedih macam mana pun bila kita menyedari hakikat kelebihan keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad membuatkan kita boleh jadi lupa tentang ujian yang kita lalui. Soalnya berbaloi kita diuji. Berbaloi kita diuji sekian-sekian, berbaloi kita sakit. Sebab kita diuji dan sakit sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, sebesar apa nikmat yang sedang kita nikmati sekarang? Mungkin kalau saya minta tulis, apakah nikmat yang paling puan-puan tuan-tuan rasa seronok dan nikmat sekarang? Okey, sebelum saya teruskan, saya mohon ya, saya minta bantuan daripada tuan-tuan puan-puan yang ikuti live sekarang. Kerana pagi ni kita tak buat live serentak. Jadi kita mungkin tak dapat dapat masuk. Okey, subhanallah, serentak ya. Kita serentak ya. Jadi saya akan lihat komen melalui telefon saya. Sekarang tuan-tuan puan-puan boleh tuliskan apakah kebahagiaan paling bahagia dalam hidup. Nikahan ke, dikurniakan anak ke, kebahagiaan apa yang pernah tuan-tuan puan rasa sungguh-sungguh bahagia, boleh tuliskan. Subhanallah, buka kat situ ya sebab saya susah. Okey. Kebahagiaan, ini yang IG. Kebahagiaan apa pun yang kita rasai sekarang, dihimpun semua bahagia daripada kecil. Bahagia dapat nombor 1, bahagia dapat hadiah, bahagia dapat kawan baik, bahagia dapat keputusan cemerlang SPM, bahagia nikah, bahagia dapat anak. Kumpullah semua kebahagiaan. Bahkan bukan sekadar kebahagiaan kita. Dikumpulkan pula segala nikmat dan kebahagiaan. Segala nikmat dan kebahagiaan seluruh manusia di dalam satu bekas contohnya. Tidak akan mampu menyamai kebahagiaan kita lahir sebagai seorang Islam dan kita lahir sebagai seorang mukmin. Subhanallah. Sebab itu nikmat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat iman. Iman itu apa? Kepercayaan. Percaya adanya Allah, percaya kepada Allah, yakin Allah akan tolong kita, yakin Allah Maha mendengar, percaya Allah Maha melihat, yakin Allah itu Maha adil, yakin Allah sedang jaga kita,
Yakin dalam tawakal kita. Itu nikmat yang lebih besar. Lebih daripada segala-gala nikmat yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya nak tanya. Cil, saat ustaz ataupun ustazah bercerita kepada kita, contohnya, tentang Nabi Musa alaihissalam. Dia diberikan Allah tongkat. Daripada tongkat tersebut, boleh melakukan pelbagai mukjizat. Antara mukjizat yang sangat pelik ialah dengan tongkat Nabi Musa tersebut, Allah perintahkan supaya halakan ke laut. Kemudian laut terbelah dua. Laut terbelah dua. Subhanallah. Saya nak tanya tuan-tuan puan-puan sekalian, umur berapa kita dengar cerita ni? Mungkin kalau saya lupa. Mungkin darjah 1 dah dengar. Mungkin darjah 2 dah dengar. Darjah 3 dah dengar. Pernah tak kita tanya balik, argue balik kepada ustaz ustazah yang bercerita? Ya betul ustaz ustazah ni, tak logik langsung lah laut boleh terbelah dengan tongkat. Hari ini maju macam mana pun manusia sampai hari kiamat kelak pun. Maju macam mana teknologi manusia 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, tidak akan ada teknologi yang boleh membelah laut. Saya nak tanya berapa dalam laut? Subhanallah. Manusia pada hari ini tidak ada satu pun manusia walaupun teknologi canggih macam mana boleh menyelam ke dasar laut, tidak ada lagi. Yang kita nampak melalui kamera video tu kan, yang menyelam, lepas tu nampak macam ada tanah, ada pasir tu, itu bukan dasar laut. Bahkan saintis dah cuba untuk menyelam ke dasar laut. Bila masuk lagi, makin gelap, makin hitam, sehingga oksigen yang dibekalkan sebanyak mana pun tidak mampu untuk membekal oksigen yang cukup. Dalam, tak tahu betapa dalamnya dasar lautan tu. Apa rahsia yang terkandung di dalam tu, kita tidak tahu. Allahu Akbar. Namun tuan-tuan puan-puan sekalian, bagaimana boleh berlaku laut yang begitu dalam terbelah dua, kita tak boleh bayang tinggi macam mana tu dan macam mana terbelah dua tu sehinggalah boleh melintasi laut tersebut. Allahu Akbar. Yang saya ingin sampaikan, kehebatan iman yang Allah berikan kepada kita daripada sejak lahir sehingga kita membesar dengan iman yang Allah kurniakan tersebut, kita percaya bulat-bulat apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini ada pelbagai cerita, kisah. Kita percaya bulat-bulat apa yang dicerita dalam Al-Quran. Kita tak pernah pertikai. Ustaz, macam tak logik je laut terbelah. Mana boleh nak belah laut? Nak belah awal-awal laut pun tak boleh dah nak belah. Apatah lagi sampai tengah, sampai hujung. Laut pula terlalu besar. Kalau kita tengok laut itu luas mata memandang, tak nampak penghujung. Kalau fikir akal logik memang tak logik. Akal fikiran memang tak logik. Sebab itu orang kafir, orang musyrik, dia kata kita ni orang Islam gila. Orang Islam ni bodoh, orang Islam ni gila. Sebab apa? Dia percaya Nabi dia terdahulu pernah belah laut. Dia percaya. Gila. Orang Islam ni bodoh, gila. Benda yang tak logik dia boleh percaya. Subhanallah. Cerita yang seterusnya. Percaya atau tidak? Kalau fikir logik akal kita, bulan boleh terbelah dua. Nabi Muhammad SAW itu mukjizat Nabi kita apabila telah diberi cabaran, dicabar oleh orang musyrik. Kalau kamu Nabi yang benar, maka belahlah bulan tersebut. Kemudian Nabi menghulurkan jari dengan isyarat membelah bulan, dengan takdir Allah bulan terbelah dua, kemudian bertangkuk semula. Kalau ikut akal fikiran kita, bila kita dengar cerita ni, kita boleh pertikaikan. Ustaz, macam tak logik je, kalau nak cerita pun biarlah logik sikit, takkanlah boleh bulan terbelah dua, takkan macam tu je. Tapi subhanallah, iman, kepercayaan yang Allah berikan kepada hati kita, dalam diri kita sejak daripada kita lahir. Tanpa kita minta daripada Allah. Kita tidak pernah minta daripada Allah untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah minta daripada Allah untuk lahir ada iman, ada kepercayaan. Tetapi Allah kurniakan, Allah pilih kita, nama kita, roh dan jasad kita untuk memiliki kebahagiaan yang sangat besar ini. Bahagia memiliki iman. Sehingga kita tak pernah pertikaikan apapun cerita yang datang daripada Al-Quran. Kita terus percaya walaupun tidak ada bukti. Kita terus percaya walaupun tidak ada saksi. Contohnya bila cerita tentang azab kubur, kita percaya. Kita rasa takut, kita rasa bimbang. Bukti kita percaya menyebabkan kita baca surah Al-Mulk setiap malam. Itu hasil daripada kepercayaan. Tapi kalau percaya saja, lepas tu kita kata baca tak surah Al-Mulk, sebab surah Al-Mulk itu kan memang hadis Nabi yang sahih. Surah Al-Mulk hadis Nabi yang sahih. Ia sebagai pembebas daripada azab kubur, sebagai pelindung daripada azab kubur, hadis Nabi yang sahih tu. Bagi orang yang dengar hadis ini lalu dia percaya dan dia beriman tentang adanya alam ghaib, tentang adanya azab kubur. Lalu buktinya apa?
perbuatannya. Itu bukti kepercayaan. Akhirnya dia mampu untuk baca surah Al-Mulk pada setiap malam. Itu buktinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan perkara ini, saya nak tanya, pernah tak ada orang yang keluar daripada kubur bagi tahu? Azab kubur tu betul-betul lah berlaku. Memang betul lah macam Nabi Muhammad cerita. Memang betul lah para alim ulama sebutkan tentang azab kubur. Sampai hari ini tidak ada lagi ahli kubur, orang yang telah mati datang bercerita kembali kepada kita untuk mengesahkan. Tapi macam mana kita boleh percaya wujudnya azab kubur sedangkan tak pernah ada bukti dan tidak pernah ada saksi. Bahkan orientalis, mereka cuba menafikan adanya wujudnya azab kubur. Mereka buat apa? Mereka gali kubur mereka sendiri. Mereka gali kubur orang Islam. Mereka gali kubur musyrik. Sebab apa mereka gali? Sebab mereka nak buktikan mana ada azab kubur. Tak berlaku penghimpitan yang kamu cerita tu. Dalam hadis Nabi, bagi orang musyrik, bagi orang kafir yang kamu kata kami ni orang kafir, dia orang tengok tulang belulang elok je duduk. Tak ada pun berlaku. Dari sudut akal, dari sudut zahir, memang tidak kelihatan. Walaupun tidak ada bukti, digali tanah, okey je. Tak nampak penghimpitan kubur berlaku. Kubur tu saiz yang sama saja. Tak pecah pun keranda sekian-sekian selepas 2 minggu, 3 minggu contohnya. Tak ada pun berlaku belitan ular yang sebagaimana kamu baca dalam cerita-cerita ataupun hadis Nabi kamu. Allahu Akbar, subhanallah. Tetapi Allah berikan kita iman yang tidak ada nilai dan taranya, tidak boleh dibeli. Dan ia bukanlah satu keturunan, ia bukan kerana keturunan. Tapi Allah memilih nama jasad roh kita untuk diberikan iman sejak lahir. Sehingga kita membesar, kita tidak pernah mempertikaikan tentang apa jua cerita-cerita alam ghaib, alam kubur, alam mahsyar. Bila kita baca cerita tentang alam mahsyar, kita dengar ceramah-ceramah tentang Dajjal, tentang hari kiamat, tentang dosa, tentang pahala. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita salat, kita puasa. Lalu kita diberi gambaran apa? Pahala sekian, ganjaran sekian. Lalu kita bergembira. Lalu kita rasa bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kita takut nak tinggalkan solat. Kita takut tanda dedah aurat sebab ada ancapan neraka. Saya nak tanya, ada tak bukti sampai hari ini memang benar neraka itu wujud? Memang benar syurga itu wujud? Ada tak bukti sampai hari ini benar-benar pahala itu ada, benar-benar dosa itu ada? Semua itu alam ghaib. Daripada mana kita belajar percaya? Allahu Akbar. Percaya. Sistem kepercayaan tersebut memang wujud sejak kita lahir. Itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada taranya nikmatnya melebihi daripada segala nikmat yang terhimpun, segala nikmat di atas muka bumi Allah ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab iman tersebutlah kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah. Saya nak tanya juga muslimin-muslimat sekalian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini ada tak gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Sampai hari ini ada tak orang yang pernah hidup bersama dengan Nabi, contohnya Sayyidina Abu Bakar? Ada tak orang yang pernah jumpa Nabi kemudian menyampaikan cerita kepada kita, Muhammad tu benar, Muhammad itu betul-betul. Muhammad itu bukan cerita dongeng, ia adalah betul-betul. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan ya, hari ini kisah tentang Nabi Muhammad itu turun-temurun, diwarisi oleh sahabat-sahabat Nabi, alim ulama yang diyakini, yang amanah sekian-sekian. Cerita tentang cara Nabi makan, cara Nabi duduk, cara Nabi berumah tangga dengan isteri, dengan anak-anak, sirah Nabi SAW dan sebagainya. Allahu Akbar. Cerita Nabi di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam hadis para sahabat, dalam hadis isi-isi Nabi. Kita percaya dengan yakin sungguh-sungguh. Dan percaya ini bukan dibuat-buat ya. Percaya ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini manusia ada lebih kurang 7 bilion manusia. Umat Islam lebih kurang dalam 2 bilion lebih saja. Lebih daripada itu mereka tak percaya wujudnya Allah. Mereka tidak percaya tentang kewujudan hari kiamat, tentang kewujudan neraka, pahala, syurga dan sebagainya. Allahu Akbar. Sekarang ini ada satu kefahaman di kalangan anak muda kita, muslimin muslimat sekalian. Saya jumpa sendiri, mereka kontak saya sendiri, mereka buat pengakuan sendiri. Mereka kata hidup mereka lebih tenang sekarang. Mereka hidup lebih bahagia dan lebih gembira. Lepas tu saya tanya, kenapa kamu rasa bahagia dan gembira sangat? Kerana barulah saya tahu, dia kata. Ustazah, saya baru tahu sebenarnya neraka dan syurga itu tidak wujud pun. Kedua, dia kata sebenarnya pahala dan dosa tu tak wujud pun. Itu hanyalah cerita-cerita yang diwujudkan oleh nenek moyang kita saja. Oleh ibu ayah supaya kita jadi orang baik. Maksudnya kalau kamu buat baik dapat pahala. Kalau buat banyak pahala masuk syurga. Kalau kamu buat gini, kamu dapat dosa. Dosa nanti dihumban ke neraka. Dikata sebenarnya, hakikatnya syurga neraka tak wujud.
Dosa pahala tak wujud itu hanyalah rekaan nenek moyang sejak dahulu kala supaya kita ni jadi orang baik. Jadi saya sekarang lebih bahagia, lebih gembira. Sebab apa? Saya buat baik kerana saya nak buat baik dan saya tak harapkan pun pahala, bukan sebab syurga, sebab saya nak buat baik. Dan bila saya buat kejahatan, contoh saya buat jahat, contoh saya dedah aurat, saya tak adalah ketakutan sangat. Sebab sebenarnya dosa dan neraka tu tak wujud. Saya nak bagi tahu, kefahaman begini semakin menular. Ini bukan rekaan saya ya. Kefahaman cara berfikir sekarang semakin menular di kalangan anak muda Islam kita yang berada di universiti, yang berada di sekolah, sehingga mereka merasakan tidak ada keterikatan dengan Tuhan. Ini adalah satu kefahaman yang dah lama sebenarnya etis, iaitu kefahaman tidak wujudnya Tuhan. Maka tidak ada apa-apa setelah mati dan tak berlaku pun sakaratul maut tu, tak. Itu sakit biasa, orang nak mati memang sakit. Dan tak berlaku pun azab kubur. Setelah mati kita berakhir, begitu saja. Tidak ada lagi kehidupan lain setelah mati. Jadi mereka tak takut pun nak menghadapi kematian. Mereka tak takut pun tentang azab kubur dan sebagainya. Jadi mereka kata, hidup saya sekarang lebih bahagia dan lebih gembira. Allahu Akbar, subhanallah. Walaupun di luar mereka pakai tudung, walaupun di luar nampak mereka orang Islam macam biasa, tapi kefahaman tersebut telah mula menular, membebaskan manusia daripada hidup bertuhan. Itulah azab dan musibah yang paling berat. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi, pergi kepada tajuk kita, hamba Allah yang bahagia. Yang pertama, kita lahir sebagai manusia. Yang kedua, kita lahir memiliki iman dan kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus saya rasa macam sebab kita tak pernah minta untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad, tapi Allah pilih kita. Kalaulah kita lahir sebagai umat Nabi yang lain, belum tentu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba perhatikan Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun melakukan dakwah. Lebih kurang. Paling ramai pun riwayat ada berbeza. Ada kata 40, ada lebih rendah. Yang paling tinggi pun sekitar 80 orang saja. Sepanjang 950 tahun Nabi Nuh melakukan dakwah. Hanya jumlah tersebut saja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengakui kenabian Nabi Nuh alaihi salam. Kalau lahir sebagai umat Nabi Musa, belum tentu juga. Umat Nabi Daud dan sebagainya, umat Nabi Lut dan sebagainya. Semuanya jumlah yang mengikuti dan beriman kepada Allah sangat sedikit. Begitu juga dengan umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Dan kelebihan umat Nabi Muhammad dipersaksikan, disebut oleh para malaikat, disebut oleh Nabi SAW dan diperakui oleh sekalian Nabi-Nabi yang lain. Masya Allah, Allahu Akbar. Pernah Nabi Musa alaihissalam yang diberi gelaran kalamullah membaca kitab Taurat. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah, Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini suatu umat yang terbaik yang akan dikeluarkan di kalangan manusia. Jadikanlah ia umatku. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad, ia milik Muhammad, ia milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ia umat Muhammad sahaja. Allahu Akbar. Itu disebut di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang akan dikeluarkan di kalangan manusia, yang menyuruh kepada kebaikan, yang mencegah kemungkaran, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, berdoa, Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini suatu umat yang terbaik yang mampu menghafal dan mengingati kitabnya. Jadikanlah ia umatku. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Ahmad juga adalah salah satu nama Nabi kita ya. Nabi Muhammad, Ahmad yang terpuji. Allah menjawab, ia milik Ahmad. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tahu ada 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan ada suhuf, mashaf yang lain. Kitab yang paling tebal adalah Al-Quran. Dan umat terdahulu, umat Nabi-Nabi yang terdahulu tidak ada yang mampu menghafal kitab-kitab. Sebab itu kitab-kitab Nabi yang terdahulu semuanya diselewengkan. Tetapi Al-Quran, subhanallah, Allahu Akbar, diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan syariatku, telah aku sempurnakan agamaku, telah aku sempurnakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, cara hidupmu, syariatmu dan sebagainya. Dan aku redha Islam itu adalah agamamu. Orang Yahudi ketika turunnya ayat ini, subhanallah, ketika Nabi bacakan ayat ini di padang Arafah pada saat-saat akhir kematian Nabi SAW,
Ini berlaku saya lupa beberapa hari sebelum kewafatan Nabi SAW. Ini di antara ayat yang terakhir yang turun. Ayat-ayat yang terakhir turun dan Nabi bacakan ketika itu di Padang Arafah di hadapan para muslimin dan juga didengari juga oleh musyrikin. Tak silap saya 40 hari ataupun sebulan ataupun 2 bulan sebelum kewafatan Nabi SAW. Ketika orang Yahudi Bani Israel mendengar kalimah ini, mereka kata, kami sejak nenek moyang ni Bani Israel menanti-nantikan ayat ini turun untuk kami. Tapi akhirnya ayat ini turun untuk umat Muhammad SAW. Sebab ayat itu ayat yang sangat istimewa, lebih besar daripada segala-galanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengisytiharaan. Bila Allah mempersaksikan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, syariatmu, cara hidupmu. Allah beri kesempurnaan itu kepada siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi Al-Quran. Allahu akbar, masya-Allah. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan mampu menghafal Al-Quran word by word, harf by harfin bil harfin. Maksudnya huruf satu huruf, setiap huruf dan setiap baris tidak ada kesilapan oleh hafiz-hafizah kita. Sebab itu Allah jamin Al-Quran ini dijaga oleh Allah sendiri daripada awal sehinggalah kiamat. Allahu akbar. Bayangkan betapa hebatnya. Saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Mungkin kita ada buku yang sangat kita suka. Contoh adalah buku Senipi Sini saja. Ataupun buku cerita. Antara buku, subhanallah, ada banyaklah buku kecil-kecil. Contoh ada buku kecil yang saya sangat suka selalu baca. Selalu ulang-ulang. Dah baca ulang lagi, dah habis ulang lagi. Satu buku namanya Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah oleh Dr. Rashidi Jamil Ar-Rashid, subhanallah. Saya sangat suka. Kadang bawa masuk bilik, bawa ni. Apa-apa kalau sedih, baca buku Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Jadi sejuk hati. Tapi, suka macam mana, ulang banyak mana pun, muka surat pertama kedua. Contohnya lah, Muqaddimah. Contoh, muka surat pertama kedua. Saya baca daripada ujung sampai ujung. Kemudian saya cuba hafal. Saya cuba hafal. Kemudian saya minta, saya nak tasmik. Saya tak lepas. Tak mampu nak tasmik. Mungkin tertinggal satu perkataan, mungkin ada tertinggal satu huruf. Wallahualam, satu perkataan mungkin tertinggal. Maksudnya ialah, ada, walaupun kita memiliki satu buku novel ke yang sangat kita suka, kita tak akan mampu untuk menghafal word by word. Tetapi Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat yang mana Allah beri kelebihan kepada umat Nabi Muhammad saja yang mampu dihafal oleh umatnya. Bukannya puluh, bukannya ratus, bahkan ribuan, ratus ribu umat Islam mampu menghafal Al-Quran, bukannya kepada orang yang luar biasa saja. Ada orang tua, umur 60 hafal mampu, 70 mampu, anak kecil mampu. Allahu Akbar. Ini satu mukjizat kelebihan yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sahaja. Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini tentang suatu umat yang terakhir, tapi dialah umat yang pertama akan melangkah masuk ke syurga dahulu. Jadikanlah ia umatku. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Allahu Akbar, muslimin muslimat sekalian. Bayangkan di padang mahsyar kelak, kita adalah umat yang terakhir, namun yang pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat yang lain daripada start Nabi Adam perlu tunggu dulu. Selesai umat Nabi Muhammad dulu, barulah umat yang lain dulu akan dihisap. Kemudian syurga akan dimasuki, syurga akan dibuka. Umat yang pertama akan masuk ke syurga Allah adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Terlalu besar, terlalu bahagia. Kita sebenarnya memiliki kebahagiaan yang kita tidak sedar. Kebahagiaan yang tidak ada taranya. Tapi kita masih lagi menghitung sesuatu yang Allah ambil daripada kita. Sedangkan Allah masih kekalkan iman. Allah masih kekalkan Islam. Allah masih kekalkan kita. Keyakinan kepada Allah. Kerinduan kepada Nabi Muhammad. Itu nikmat yang tidak mampu kita hitung. Yang tidak mampu kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Musa AS yang keempat, Nabi Musa berdoa. Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini. Tentang suatu umat yang apabila dia berniat melakukan suatu kebaikan dicatat baginya pahala. Dan apabila dia melaksanakan apa yang dia niatkan, digandakan 10 kali ganda. Jadikanlah ia umatku, ya Allah. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, ia milik Ahmad. Allahu Akbar, subhanallah. Ini hadis Nabi. Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya apabila seseorang itu berniat melakukan sesuatu kebaikan akan dicatat baginya pahala. Belum buat lagi dah dicatat pahala. Dan apabila dia melaksanakan apa yang diniatkan akan digandakan 10 kali ganda. Allahu Akbar. Kelebihan ini, kebahagiaan ini, kegembiraan ini hanyalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya yang kelima, Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini satu umat yang terbaik yang akan berhadapan dengan Dajjal. Umat ini umat yang terbaik, paling kuat imannya, paling teguh imannya, paling berani, paling ada kekuatan walaupun dia mungkin paling kecil, walaupun dia paling akhir, tapi dialah dipilih oleh Allah untuk berhadapan dengan fitnah yang paling dahsyat. Yang tidak ada yang lebih dahsyat daripada fitnatul Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Dan Allah menjawab, ia milik Ahmad. Ia adalah umat Nabi Muhammad. Umat yang paling kuat. Yang paling teguh keimanannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin, muslimat sekalian. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau kita baca kisah Nabi Adam alaihissalam. Saat Nabi Adam diturun ke bumi. Lalu Nabi Adam berdoa. Kita tahu zikir Nabi Adam kan? Zikir doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Saya tertukar sebenarnya. Doa itu zikir Nabi Adam ke Nabi Yunus? Mana satu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ataupun rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Antara dua tu. Nabi Adam ulang minta ampun dengan Allah kerana ketelanjurannya, kerana kesilapannya, tergoda dengan bisikan syaitan, iblis. Akhirnya dia memakan buah larangan yang di dalam syurga tersebut. Lalu Allah menunjukkan kemarahannya, lalu Allah menurunkan Adam alaihissalam di satu lembah yang sangat jauh. Kemudian manakala Siti Hawa pula di satu lembah yang sangat jauh. Jauh, bukannya mereka turun serentak, tak. Yang dikatakan Nabi Adam diturunkan di benua India. Wallahu alam. Kemudian Siti Hawa pula turun di Palestin ataupun di Mekah. Begitulah. Sangat jauh. Tidak ada kenderaan, memakan masa yang sangat lama untuk bertemu kembali. Adam dan Hawa untuk bertemu kembali. Atas dasar rasa cinta, atas dasar ketaatan kepada Allah dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan Nabi Adam AS memohon ampun sehinggalah satu saat Nabi Adam meminta dengan Allah. Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad ya Allah, demi kemuliaan Muhammad ya Allah, ampunilah aku. Lalu Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad? Lalu Nabi Adam alaihissalam menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ketika berada di syurga, aku melihat di singgasanamu nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Sudah tentu Muhammad itu seseorang yang paling istimewa dan sangat istimewa. Bayangkan ya, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, sebenarnya ketika itu sudah pun terpahat nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Allah. Allahu Akbar. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, kita adalah umat Nabi Muhammad, umat yang paling beruntung. Kita sangat terhutang budi, kita sangat, Allahu Akbar, tidak ada mampu perkataan untuk kita ungkapkan. Kita sangat bertuah kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu nabi yang diberi kelebihan di dunia, di padang mahsyar kelak, sampailah selama-lamanya. Allahu Akbar. Sehingga kan digambarkannya di padang mahsyar kelak, ketika manusia bertempiaran ketakutan di padang mahsyar yang sangat mengerikan, keluar bunyi neraka yang sangat menggerunkan, bauhannya neraka yang boleh terhidu sejauh 500 tahun perjalanan, bahang api neraka boleh terasa 500 tahun perjalanan. Manusia sangat ketakutan. Ketika itu manusia mencari nabinya. Manusia mencari nabi masing-masing. Lalu setiap nabi akan surrender, angkat tangan. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat kedahsyatan, aku tidak pernah lihat kemurkaan dan kemarahan Allah, kemarahan Tuhan, kemarahan Allah seperti mana marahnya Allah pada hari ini, dan aku sendiri tidak menjamin diriku. Lalu semua Nabi menjawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Maksudnya Nabi pun berkata, Nabi-Nabi yang lain semua berkata, aku tidak mampu untuk menjamin dirimu. Diri aku pun aku tidak pasti. Allahu Akbar. Namun akhirnya seorang Nabi berkata, pergilah cari Muhammad, kerana itulah satu-satunya Nabi, satu-satunya manusia yang boleh memberi syafaat, yang boleh memberi bantuan kepada manusia yang lain. Allahu Akbar. Maksudnya kita ini pertolongan daripada Nabi SAW, kita telah dapat syafaat Nabi itu, kita telah dapat saat kita hidup.
saat kita nak menghadapi sakaratul maut, saat kita di alam kubur, bahkan saat kita pada mahsyar, Nabi SAW sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita, sentiasa meminta kebaikan untuk kita, sentiasa meninggalkan sesuatu untuk kita menjadi tempat bertaut. Apa dia? Selawat kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maksudnya dengan kita bersalawat pada Nabi, ia akan mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Allah bersalawat kepada kita. Muslimin muslimat sekalian, kita ni siapa untuk dapat selawat daripada Allah? Terlalu banyak dosa, terlalu sedikit amal soleh kita. Kita terlalu banyak penyakit hati. Kita terlalu malas untuk beribadah. Tetapi asbab berselawat kepada Nabi SAW menjadi asbab melayakkan kita untuk dapat selawat daripada Allah, iaitu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa besarnya tinggalan Nabi untuk kita supaya kita kekal berada dalam rahmat Allah, kita kekal dalam jagaan Allah, supaya kita kekal menjadi hamba Allah yang baik. Nabi suruh berselawatlah banyak-banyak, sentiasalah berselawat kepada Nabi SAW. Itu bukan untuk Nabi. Nabi tidak mengharapkan kita. Nabi tidak memerlukan kita. Nabi berada di tempat yang sangat istimewa di sisi Allah. Tetapi selawat untuk Nabi itu adalah untuk diri kita. Dan kenapa Nabi menggesa kita? Bahkan Allah mewajibkan kita berselawat ke atas Nabi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam dan berselawatlah ke atas Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam ke atas siapa? Ke atas Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan jadi wajib, rukun yang wajib di dalam solat. Ketika at-tahiyat kita ada berselawat ke atas Nabi SAW. Bukan kerana Nabi memerlukan selawat itu, tetapi kerana kita memerlukan rahmat Allah. Dan bagaimana asbab? Melalui selawat. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, saya mohon maaf sebab tajuk kita pada hari ini, tajuk berkenaan dengan menjadi hamba Allah yang bahagia, hamba Allah yang paling bahagia. Dan saya mohon maaf sekiranya saya terheret dengan keinginan ataupun rasa perasaan untuk rasa berkongsi rasa betapa besarnya kesyukuran kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Saya tidak boleh nak mengupas panjang lagi sebab kalau tajuk tentang berkenaan umat Nabi Muhammad, tentang melidu Rasul, kita boleh kupas panjang tentang kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, subhanallah, pada saat ini menjadi hamba Allah yang bahagia. Kita jadi manusia, kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak kebahagiaan untuk dihitung sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kelebihan, keistimewaan, fadilat. Subhanallah. Kemudian yang seterusnya, kita masih dipanjangkan Allah usia kita sehingga saat ini. Saat ini, subhanallah. Sebab beberapa saat yang lepas telah banyak manusia yang mati. Beberapa hari yang lepas, dalam satu hari berjuta manusia mati. Berpuluh ribu manusia mati. Setiap detikan saat ada manusia mati. Tapi sehingga saat ini kita masih hidup. Kita masih lagi boleh melihat, kita masih lagi boleh mendengar ilmu yang sedang kita sama-sama hayati saat ini. Allahu Akbar, subhanallah. Sebelum saya teruskan lagi, saya mohon tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, boleh tak tolong share? Sebab saya akan bacakan beberapa tadabbur ayat Al-Quran yang saya akan petik daripada rahsia keajaiban istighfar dan ia ada kaitan dengan bab Ramadan dan kita akan rujuk juga Al-Quran. Subhanallah. Ada banyak kitab yang tersusun di hadapan ni. Rahsia keajaiban istighfar. Untuk menjadi hamba Allah yang bahagia. Apa maksud bahagia? Setiap kesulitan ada jalan keluar. Dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Dapat kebahagiaan hidup. Dapat keteguhan hati. Dapat rezeki yang melimpah ruah. Ada terlalu banyak definisi bahagia. Tadi bila saya cari apakah erti bahagia yang sebenar, saya jumpa dalam tulisan menerusi Al-Kafi, Mufti Wilayah Persekutuan. Subhanallah, tapi saya tak sempat baca dan saya tak akan baca. Tapi sangat menarik sebab definisi bahagia itu dibawakan oleh pelbagai istilah yang diberikan definisi daripada pelbagai ulama. Daripada banyak ulama yang terkenal muktabar, daripada sahabat Nabi, daripada para alim ulama, daripada ahli falsafah tentang erti bahagia. Dan kita tak akan pernah berhenti jumpa definisi bahagia yang berbeza-beza. Ada yang kata bahagia bila sekian, bahagia bila dapat pengampunan Allah, bahagia bila dapat syurga Allah, bahagia bila jumpa Allah, bahagia bila jumpa Rasulullah. Itu bahagia yang di alam akhirat. Ada yang pula mendefinisikan bahagia bila dapat
kehidupan yang tenang dan tenang itu bukan pada kekayaan, sekian. Definisi yang sangat berbeza. Dan kalau saya minta tuan-tuan puan-puan tulis, apakah erti bahagia kepada tuan-tuan puan-puan sekalian? Okey, saya bagi masa sekejap dan saya nak tengok ya. Apakah erti bahagia bagi tuan-tuan puan-puan, bagi ibu ayah, bagi muslimin muslimat sekalian? Mungkin boleh kongsikan, saya akan baca dua-dua, sama ada di Instagram ataupun di Facebook. Apakah erti bahagia? Dan sementara itu tolong share. Tolong share sebanyaknya. Ini jadi okey. Tolong share sebanyaknya perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah apa yang bakal kita kupas sebentar nanti akan mengubah kehidupan kita. Kita akan jumpa bahagia yang sebenar. Kita akan jumpa hakikat keyakinan, hakikat kekuatan yang sebenar insyaAllah. Allahu Akbar. Share, boleh tag nama sahabat-sahabat, kawan-kawan. Dan kita nak bukan kita saja bahagia, seramai mungkin yang bahagia. Seramai mungkin akan bahagia. Okey, saya nak baca komen. Apakah erti kebahagiaan pada tuan-tuan puan-puan sekalian? Okey, subhanallah, Masya Allah. Sekarang dah ada lebih kurang 900 komen. Okey, erti bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Subhanallah, saya kena tengok live. Bahagia itu Anisah dan Muhammad Hafiz. Ni suami isteri lah ni. Dia sebut bahagia itu bila sesuatu yang melapangkan hati, tenang, tiada masalah. Nazariah Mohtar sebut jiwa tenang. Takafur Maraizah Mahmur, don't share. Bahagia bila mana segala apa yang kita buat, bahawa kita semakin dekat dengan Allah, coretan daripada Nurul. Hamidah Marisa sebut, banyakkan salawat pada Nabi. Aida Munira, bahagia dapat bersama-sama mencintai Allah dan Rasulullah menuju syurga Firdaus. Princess Umirat sebut, bahagia bila hubungan silaturahim di antara adik-beradik baik, langsung menjadikan anak terbaik buat ibu ayah. Subhanallah, itu bahagia dia. Bahagia bila sentiasa bersyukur dengan nikmat. Bahagia ini Nur Nazifah. Nurizan sebut, bahagia ialah bila hidup sebagai sebenar-benar hamba Allah. Kita akan lihat berbeza definisi bahagia. Syirah boleh bagi Ustazah yang yang IG. Bahagia bila kita sedar berapa untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Jadi kalaulah kita ada banyak kesedihan, banyak kedukaan, sekarang tolonglah berbahagia. Sebab sebanyak mana sebab untuk kita derita, sedih, kita ada masih banyak sebab untuk bahagia. Sebanyak mana pun sebab kita untuk sedih, untuk derita, kita ada lebih banyak sebab untuk kita bahagia pada saat ini. Allahu Akbar. Okey, kalau Instagram pula sebut, Masya Allah Instagram sebut, bila wujud keimanan dalam diri, bahagia dengan nikmat yang diberikan. Hamba-Mu yang paling bahagia. Okey, bahagia bila rasa nak sangat beribadah, jika terlepas rasa sedih. Bila hadapi ujian tetap tenang dan juga redha. Bila wujud keimanan dalam diri, bahagia itu bila kita rasa tenang dan tak ada masalah. Sehat, murah rezeki, hubungan silaturahim antara saudara mara dan kawan-kawan baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada banyak lagi definisi. Mariana, bahagia dapat jadi hamba Allah, jadi anak yang baik, anak yang soleh-solehah, sentiasa tenang, bahagia dunia, sihat tubuh badan. Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, sebelum saya nak kongsikan apa kaitan menjadi hamba Allah yang bahagia ini, bahagia itu subhanallah bukan pada sehat semata-mata. Tapi ramai di sana orang yang sakit tapi tetap bahagia. Sebab daripada sakit tersebut dia kenal Tuhannya. Daripada sakit tersebut dia kenal siapa orang yang paling sayang dengannya. Daripada sakit tersebut dia telah banyak berzikir kepada Allah. Daripada sakit tersebut dia telah banyak bersedekah. Subhanallah, akhirnya daripada sakit tersebut dia kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, jiwa yang selamat. Ini Nabi SAW sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta benda anak pinak kamu illa kecuali yang mendatangi, yang jumpa dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Saya sebut tentang sakit kan, Masya Allah. Muslimin muslimat sekalian, sebelum subuh, malam tadilah sebelum subuh, sekali lagi minta maaf, saya nak bercerita, saya nak tumpang sekejap. Saya dapat mesej yang panjang daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Ustazah Nur Hafizah Musa semua orang kenal kan? Tentang kakak dia. Kakak dia Ustazah Nur Hayati Musa.
Ustazah Hayati Musa ni adalah kawan baik saya. Saya anggap dia sebagai ibu, kakak, kawan baik, rakan seperjuangan. Dia seorang wanita yang salehah, wanita yang baik, wanita yang tenang, wanita yang sabar, wanita yang suka senyum dan sebagainya. Lepas ni saya akan ada update. Saya dah tulis tadi, saya akan update. Kalau nak tengok siapakah Ustazah Hayati Musa, boleh tengok wajah dia. 2 hari sebelum Ramadan, secara ringkas saya dah cerita. 2 hari sebelum Ramadan, dia disahkan. Baru sajalah 2 hari, lebih kurang dalam tempoh 2 minggu ni, disahkan kanser pankreas stage 4 dah merebak ke paru-paru dan juga hati. Masya Allah. Dan beberapa hari ini, dalam tempoh sehari dua ini, khabar yang saya terima daripada Ustazah Hafizah Musa sendiri, daripada anaknya, berlaku bleeding dalaman, maksudnya pendarahan dalaman, yang mana dah masuk air, beberapa beg air, darah. Kemudian doktor cuba untuk selesaikan masalah pendarahan dalaman, bleeding dalaman. Kesan daripada pendarahan dalaman tersebut, Ustazah Hayati, Kak Yati tidak boleh minum walaupun 1 titik air. Walaupun 1 titik air kalau masuk saja, ia akan menyebabkan pendarahan dalaman tersebut semakin teruk. Apatah lagi kalau nak makan dan sebagainya. Maksud beberapa hari dipuasakan. Bayangkan ya. Namun, apa yang ditulis oleh Ustazah Hafizah Musa ya. Saya mohon maaf Ustazah, saya nak baca apa yang Ustazah tulis pagi tadi yang Ustazah berikan. Allahu Akbar. Ini mesej Ustazah Hafizah Musa bagilah. Ditulis pagi tadi. Malam tadi sebenarnya, mesej ni lewat malam. Asma, Kak Long Yati dah muntah-muntah keluar darah sekian, ada pendarahan dalaman. Alhamdulillah sekarang stabil. Masya Allah, Kak Long Yati amat sabar dek. Tak mengeluh sedikit pun sepanjang Kak Cik jaga. Ustaz Hafizah dibahasakan diri dia Kak Cik ya. Tak mengeluh sedikit pun sepanjang Kak Cik jaga. Tak bercakap apa pun, hanya zikir dengan tasbihnya. Doktor kata keadaannya sudah semakin parah. Kak Long dipuasakan tak tahu berapa lama. Subhanallah. Kerana setitik air pun akan menyebabkan pendarahan di perut dan akan masuk ke paru-paru. Kak Long diam sahaja, pejamkan mata bila dengar doktor kata sampai esok pun tak boleh makan dan minum. Allahu Akbar. Saya cerita hari itu, subhanallah, memang saya ada cerita hari itu. Bila saya tahu dia sakit, masa tu masih ada di rumah, saya pergi jumpa. Seorang wanita yang sangat sabar, walaupun sakitnya, bila saya tanya, Kak Yati sakit macam mana? Sebab dia sedang menahan sakit dengan zikir, dengan wajahnya dia kata, Asma, sakit ni rasa macam nak bersalin, nak melahirkan anak. Contraction tu. Tapi dia masih boleh senyum, masih boleh sabar. Dia minta tasbih, dia minta dipakaikan kain telekong dan dia nak tunaikan solat duha. Padahal dia sedang tahan sakit, saya kata Kak Yati, baring sajalah, solat dalam keadaan baring. Kak Yati dah tak kuat, Kak Yati sakit sangat dah ni. Tapi dia tetap subhanallah nak solat dalam keadaan duduk, menghadap kiblat yang baik. Kemudian dia solat dan ada ketikanya dia berhenti sekejap sebab menahan sakit. Setelah selesai, dia pun kata, Asma, tolong baringkan. Kemudian dia cari tasbih. Dia zikir, Allah, la ilaha illallah, salawat, subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, Masya Allah. Ada di kalangan kita, bukan sebab sehat dia bahagia, tapi sakit dia bahagia. Dia bahagia dalam zikir kepada Allah. Allah mengangkat rasa sakit itu kerana nikmat zikir itu lebih jauh manis berbanding kesakitan yang dilalui. Ada orang, dia bukan bahagia sebab kaya, tapi bila jatuh miskin, dia bahagia. Saya jumpa ramai orang begini. Saya jumpa ramai. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, walaupun macam tak logik. Saya pernah naik satu teksi, ini kisah benar, saya naik satu teksi, pemandu teksi ni masa bercakap. Masa tu saya naik komuter, saya ada satu conference di KL, saya naik komuter. Daripada komuter tersebut, subhanallah, tak silap saya pergi dalam perjalanan ni, saya pergi dengan Ustazah Hayati. Sebab dulu saya memang sekali dengan dia, mana-mana sama. Sangat rapat. Masa kami sama kerja. Saya naik teksi, sepanjang saya berjalan, kita borak dengan pemandu teksi ni kan. Ni cerita dalam 5 tahun lepas, 6 tahun lepas macam tu. Kita borak, kita tanya, Cik, sekian-sekian. Tapi orang tu boleh bercakap dengan sangat baik. Walaupun pemandu teksi, dia boleh speaking dan cara dia bercakap, kita tahu dia bukan orang biasa-biasa. Kemudian saya tanya, Cik, minta maaf saya nak tanya Encik. Encik sebelum ni kerja apa sebenarnya?
Sebab kita boleh tahu dia macam ada latar belakang pendidikan yang bagus, pengalaman yang bagus, cara dia memberi pandangan, cara dia bercakap. Kemudian dia kata, Puan, saya sebelum ni adalah pegawai bank. Saya punya jawatan dah tinggi sangat di bank tertentu. Gaji saya RM10,000. Maksudnya tinggi lah. Saya tak tahu RM10,000 tu banyak mana, tapi sangat tinggi. Saya bos lah. Maksudnya saya pangkat tinggi juga. Saya pergi mana-mana ada driver, rumah besar, kereta besar. Saya hidup sangat mewah. Tapi keutamaan saya adalah klien. Maksudnya klien first lah. Klien tu nombor satu. Walaupun kadang saya terpaksa jumpa klien, dah masuk waktu Zohor, waktu Asar dan sebagainya, saya tetap kena sudahkan deal dengan klien. Lagi-lagi klien yang projek juta-juta, bilion dan sebagainya. Saya utamakan klien lebih daripada Allah. Itu sepanjang saya kerja. Walaupun saya tetap tunai solat, tapi saya tak mampu nak solat awal waktu, mengikut waktu dan sebagainya. Saya tak dapat waktu yang banyak untuk baca Quran dan sebagainya. Akhirnya saya ambil satu keputusan yang berat, keputusan yang memang susah. Saya letakkan jawatan, saya lepaskan semua. Dan ia berturut, bukan sekadar saya hilang pekerjaan, tapi saya lepaskan juga rumah yang selesa sebab saya tak mampu dah nak bayar. Rumah yang saya duduk sama ini sangat beli juta contohnya. Kemudian kereta, dan yang paling tak boleh terima keputusan saya ketika itu adalah isteri dan anak-anak. Isteri dan anak-anak saya. Sebab mereka dah biasa hidup mewah. Dah biasa hidup sebagai orang yang dihormati dan sebagainya. Tapi saya melepaskan kenapa? Dan kenapa saya pilih kerja sebagai pemandu teksi? Masa tu tak ada Grab car apa semua tak ada lagi. Kenapa saya pilih jadi pemandu teksi? Sebab saya mampu juga angkat tangan. Kalau dulu kalau pemandu teksi ni kadang kita angkat sama ada kita nak berhenti ataupun tak. Tapi saya mampu angkat tangan bila saya tahu 10 minit lagi nak masuk waktu Zuhur. 10 minit lagi nak masuk waktu Asar. Ataupun waktu Maghrib contohnya. Saya tak akan ambil dah klien ketika itu. Sekarang saya boleh berhak untuk kata tidak. Subhanallah kepada manusia. Apabila tiba waktu solat. Dan saya Alhamdulillah dia kata puan saya boleh solat 5 waktu. Tepat pada waktu dan di masjid. Sebab saya akan pastikan bila saya dah nak dekat dan nampak nak Zuhur, saya tak akan pergi jauh daripada kawasan masjid. Saya boleh solat di mana-mana masjid dan saya boleh solat di awal waktu. Saya ada masa untuk itikaf, saya ada masa. Dan kebahagiaan ini saya tak pernah rasa. Saya tak pernah dapat ketika saya dah ada semua bahagian dunia dahulu. Dan Alhamdulillah sekarang Allah berikan kelembutan pada hati isteri, anak-anak saya, mereka mampu. Mereka bahagia, mereka gembira hidup seadanya. Walaupun sekarang saya duduk di rumah sewa, saya ada kereta, inilah kereta yang saya ada, itu kereta sewa. Tapi saya hidup dengan bahagia. Dan anak isteri saya sangat bahagia sebab saya sentiasa ada di rumah. Tak seperti dulu, saya sangat sibuk. Dan inilah erti bahagia yang sebenar. Allahu Akbar. Sebab itu saya kata di sana saya jumpa bukan seorang dua yang macam ni. Melepaskan dunia untuk rasa bahagia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bahagia bukan pada kekayaan. Masya Allah. Ada orang ingat bahagia itu bila kahwin. Tapi ramai orang merita selepas kahwin. Rupanya bahagia itu terletak pada syukur apa yang kita miliki saat ini. Allahu Akbar. Mungkin saat ini kita belum dikurniakan seorang suami. Tapi syukur lihat siapa yang ada sekeliling kita sekarang. Mungkin kita ada kawan yang baik. Kita ada jiran yang baik. Mungkin kita ada adik-beradik yang baik. Kita ada ibu ayah yang baik. Bahagia itu terletak pada sifat syukur. Syukur dengan apa yang ada pada saat ini dan kadar yang ada pada saat ini. Hari ini mungkin kita ada impian rumah sekian. Tapi dengan kita bersyukur dengan rumah yang kita ada hari ini, kita bahagia. Janganlah pula kita menderita di saat kita ada apa yang Allah beri. Tapi sebab sesuatu yang belum kita dapat, kita dah menderita. Inilah kemiskinan dan derita yang sebenar. Ia menderita sebelum masanya. Allahu Akbar. Janganlah pula kita bayangkan subhanallah kalau kita dapat kereta sekian-sekian, kita akan gembira. Akhirnya kita tak bahagia dengan kereta yang sedia ada. Syukurilah apa yang kita ada, walaupun suami yang kita ada sekarang menguji sabar kita. Walaupun anak yang kita ada sekarang menguji sabar kita. Rupanya kesabaran yang kita himpun itulah yang menyampaikan kita ke syurga Allah. Rupanya kesabaran yang kita himpun daripada anak, daripada suami, daripada isteri, daripada adik-beradik. Kemaafan yang kita berikan kepada mereka. Kemaafan kepada orang-orang yang menjatuhkan kita, yang menghina kita, yang memfitnah kita. Rupanya kemaafan itulah yang akan menghimpunkan kita, yang mengantarkan kita ke syurga Allah, yang akan memberikan kita satu pertemuan yang indah dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percayalah, apa yang kita sedang duka cita saat ini, apa yang kita sedih, ujian yang sedang menimpa kita dan apa jua bentuk, sebenarnya itu adalah jalan untuk pertemuan dengan Allah. Itu adalah jalan untuk kita memiliki bahagia yang sebenar. Allah minta kita lepaskan bahagian dunia supaya kita dapat bahagian akhirat. Allah tangguhkan apa yang kita nak di bahagian dunia untuk diberikan untuk bahagian akhirat.
Sebab Allah terlalu cintakan kita, Allah terlalu sayangkan kita. Sebesar apapun cinta kita kepada Allah, cinta Allah lebih besar kepada kita. Sekuat mana pun kita nak masuk syurga Allah, Allah lebih kuat mahu masukkan kita ke syurganya. Sekuat apapun kita takut neraka Allah, Allah lebih berkehendakkan dijauhkan kita daripada nerakanya. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya masa yang diberikan kepada saya adalah 1 jam dan sekarang sudah pun cukup 1 jam. Tapi saya mohon dilebihkan seperti biasalah, saya memang tak cukup kalau 1 jam. Saya nak baca juga rahsia keajaiban istighfar dan rasanya saya tak sempat untuk membaca. Saya tak sempat nak tadabbur. Minta maaf saya sebut tadi nak tadabbur. Tapi kita ambil satu ayat daripada keajaiban istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, boleh cari surah Nuh ayat 10 hingga 12. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Cari ya muslimin muslimat sekalian. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Dalam buku ini dituliskan tentang 7 rahsia istighfar, 7 kelebihan istighfar. Dan kenapa saya sebut ia ada kaitan dengan Ramadan? Dalam kitab ini pula, dalam buku ini disebutkan tentang wasiat terakhir Nabi SAW. Saya tak sempat juga nak baca ya. Hadis Nabi ni panjang. Hadis diriwayat oleh Sayyiduna Salman radhiyallahu anhu. Hadis panjang daripada hujung sampai ke hujung. Hadis ini adalah khutbah terakhir Nabi SAW pada hari terakhir Sya'ban. Khutbah terakhir Rasulullah pada hari Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Ini bukan khutbah terakhir Rasulullah sebelum wafat, tak. Ia adalah Nabi naik atas mimbar lalu berkhutbah di hari terakhir di bulan Sya'ban. Nabi baca khutbah yang panjang. Saya dah pernah baca dalam perkongsian sebelum ini, panjang ya terjemahannya. Kalau kita baca sangat indah pesanan Rasulullah untuk bulan Ramadan. Tapi yang saya akan baca adalah di bahagian bawah sahaja. Okey. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Fastaksiru fihi min arba'i khisalin. Khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghina bikum anhuma. Amma al-khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fashahadatu an la ilaha illallah wal istighfar. Wa amma allatani la ghina bikum anhuma fatas'alunahu al-jannata wa tasta'izuna bihi minan nar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, oleh itu perbanyakkanlah 4 perkara di bulan ini. Nabi pesan kepada kita perbanyakkan 4 perkara di bulan ini. 2 perkara yang menjadikan Tuhan kamu redha dan 2 perkara lagi yang sememangnya kamu perlukan. Nabi sebut 2 perkara. Nabi sebut lakukan sebanyaknya 4 perkara ini. 2 perkara yang akan menyebabkan Tuhan kamu redha dan 2 perkara lagi yang kamu perlukan. 2 perkara yang menjadikan Tuhan kamu redha ialah perbanyakkan mengucap syahadah la ilaha illallah dan beristighfar. Banyakkan la ilaha illallah, banyakkan istighfar. 2 perkara lagi yang sangat kamu perlukan ialah memohon syurga daripadanya dan meminta perlindungannya daripada neraka. Hadis riwayat oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahih beliau. Allahu Akbar, subhanallah. Di bulan Ramadan ini, perbanyakkan 2 zikir ini Nabi sebut. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua istighfar, subhanallah. Dan daripada buku ini saya ingin bacakan dan kita rujuk. Apakah kelebihan istighfar dan kenapa di bulan yang mulia ini diberi keutamaan 2 zikir ini. Dalam banyak-banyak zikir, 2 zikir ini yang Nabi wasiatkan supaya kita baca sebanyak-banyaknya. Pertama la ilaha illallah, kedua istighfar. Dan insya-Allah tentang penjelasan tentang la ilaha illallah, saya tadi pun kami bincang, saya bincang dengan Ustazah Hafizah Musa, Ustazah Musa bagi cadangan, kami akan ada satu live Zoom bersama pada, saya akan bagi tahu tarikhnya, insya-Allah. Tajuknya adalah, Allahu Akbar, Ustazah Hafizah Musa bagi, tajuknya adalah la ilaha illallah. Itu saja tajuk. Subhanallah. Kami akan sama-sama mengupas, membincangkan tadabbur kalimah la ilaha illallah. Allahu Akbar. InsyaAllah ya. Nanti tunggu dan nantikan bahan yang akan dibuat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap masing-masing kalau ada Al-Quran bersama boleh
Boleh sama-sama buka surah Nuh ayat 10 hingga 12 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Subhanallah. Perkataan istighfar ya, astaghfirullah. Faqultu astaghfiru, istighfar. Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya, iaitu di dalam kebun tersebut, untukmu sungai-sungai. Allahu Akbar, subhanallah. Hikmah ataupun rahsia di sebalik istighfar. Dengan istighfar Allah akan limpahkan rahmatnya. Allah akan berikan pengampunannya. Dan Allah berikan nikmat-nikmat berupa apa di dalam ayat ini? Hujan yang diturun dengan lebat. Dan memperbanyakkan harta, dimurahkan rezeki yang barakah. Anak-anak. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan mengadakan untukmu sungai-sungai dari dalam kebun tersebut. Ini perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Quran berupa apa? Rizki yang barakah, melimpah ruah, kesenangan, ketenangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Itu yang pertama, kelebihan surah, kelebihan istighfar. Namun sebelum pergi lebih jauh lagi, muslimin-muslimat sekalian, apa maksud istighfar? Istighfar adalah perkataan ataupun zikir ataupun penyataan permohonan ampun, taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar perlu dibuat dengan rasa, dengan hati. Dengan rasa berdosa, kemudian nekat untuk meninggalkan dosa tersebut dan dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Janganlah pula kita tertipu daya. Kita istighfar banyak-banyak sebab apa? Istighfar banyak-banyak sebab apa? Nak upgrade kereta. Istighfar banyak-banyak supaya insya-Allah kalau istighfar banyak-banyak nanti murah rezeki, boleh beli rumah yang baru. Istighfar banyak-banyak supaya apa? Sekian-sekian. Jadi sangat rugi kalau kita beristighfar bukan kerana Allah, sebab Allah tahu siapa yang beristighfar kerana dunia ataupun kerana Allah. Jangan bimbang, jangan risau. Bila kita beristighfar, mohon ampun sungguh-sungguh di atas dosa, di atas kesilapan kita, insya-Allah dunia akan datang. Apa yang kita perlukan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, Allah tahu apa yang terselit dalam hati kita walaupun kita tak bagi tahu. Allah tahu keinginan kita, Allah akan berikan. Tapi Allah berikan dalam keadaan hati kita bersih. Sebab itu kita kena istighfar dulu. Tapi kalau dunia datang dan hati kita kotor, dunia itu akan menjauhkan kita daripada Allah. Tapi apabila kita telah dibersihkan hati oleh Allah, kita istighfar, dunia itu datang dalam keadaan kita bersedia. Kita tak akan leka dengan dunia tersebut. Kita akan kuat untuk menampung fitnah dan ujian dunia tersebut. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi antara bukti istighfar kita itu ikhlas kepada Allah, kita mula meninggalkan apa yang Allah larang dan mentaati segala perintah Allah. Bukannya bukti istighfar itu diterima oleh Allah, minta ampun daripada Allah. Ustazah, alhamdulillah saya istighfar 1000 kali. Alhamdulillah Ustazah makbul doa saya. Ustazah saya istighfar 1000 kali. Ustazah duit yang saya hilang jumpa semula. Ustazah saya istighfar 1000 kali. 1000 kali selama 1 minggu. Alhamdulillah saya dapat projek yang saya nak. Allahu Akbar. Ini satu tipu daya. Jangan sekali-kali kita menyandarkan apa yang kita nampak, yang kita dapat zahir di dunia ini, itu adalah sebagai bukti Allah terima pengampunan kita. Allah terima permohonan ampun kita. Sebab apa? Allah boleh beri dunia ini kepada yang dia cinta ataupun yang dia murka. Kepada orang yang beriman ataupun orang kafir. Allah boleh beri kepada dunia. Dunia bukan ukuran tentang sejauh mana hubungan kita dengan Allah ini baik ataupun tidak. Allah terima tak taubat kita. Tetapi apabila kita beristighfar, antara ciri-ciri orang yang diterima Allah istighfarnya, Allahu Akbar, Allah memudahkan jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berikan dia kekuatan untuk berubah, untuk hijrah. Untuk memakai pakaian yang lebih menutup aurat yang lebih sempurna. Untuk dia menunaikan solat dengan lebih baik. Untuk dia mentaati, memuliakan suaminya contohnya. Walaupun suami itu banyak menguji kesabarannya contohlah. Subhanallah. Maksudnya istighfar itu bukan hanya kata-kata astaghfirullah, pergi kepada hati dengan rasa bersalah, rasa berdosa, pergi kepada perbuatan pula, iaitu mula meninggalkan segala larangan Allah dan mentaati segala perintah Allah. Allahu Akbar. Okey, kelebihan istighfar yang kedua, ini daripada hadis riwayat Abu Daud.
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beristighfar secara rutin, siapa yang beristighfar secara istiqamah, sentiasa istiqamah, rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dari dalam setiap kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Rizki yang melimpah ruah, rizki yang tidak disangka-sangka. Dua kelebihan daripada hadis Nabi SAW. Subhanallah, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Kan ada satu kisah daripada Imam Hasan Al-Basri. Bila dia didatangi oleh beberapa orang yang mengadukan masalah. Ngadu masalah. Yang ni mengadu masalah hidup susah, lalu dia kata, banyakkan istighfar. Ini datang mengadu masalah tentang mungkin masalah rumah tangga. Imam Hasan Al-Basri jawab, banyakkan istighfar. Kemudian datang pula, apapun masalah yang datang, pengaduan masalah datang, satu je penyelesaian yang Imam Hasan Al-Basri beri. Istighfar, banyakkan istighfar, istighfarlah, istighfarlah, banyakkan istighfar. Akhirnya, subhanallah, Allahu Akbar. Akhirnya yang mereka yang bertanya-tanya ni, orang kampung tanya ni, orang anak-anak murid yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri ni, kenapa wahai Imam? Kenapa wahai Syekh? Semua masalah yang diadukan kamu jawab dengan satu saja, iaitu istighfar. Allahu Akbar. Kemudian saya lupa jawapan yang lebih tepat apa yang Imam Hasan Al-Basri jawab, tapi tidak ada. Umpamanya begitulah, tidak ada yang aku temui yang lebih baik daripada istighfar. Allahu Akbar. Walaupun kita tak nampak kaitan istighfar dengan masalah kita, kaitan istighfar dengan apa yang kita lalui. Mungkinlah contoh kalau kita sakit, kita bayangkan kalau kita doa dengan ya Allah berikan aku kesihatan, itu macam ada kaitan langsung lah dengan kita sakit. Kalau kita ada barang hilang lalu kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Zahir, ya Maha menzahirkan, ya Allah, tunjukkanlah di mana barang tu, ya Allah, di mana aku letak, aku lupa, ya Allah, ingatkanlah balik. Kita nampak lebih ada kaitan direct. Macam mana astaghfirullah, mohon ampun, ada kaitan dengan nak jumpa barang. Bagaimana istighfar ada kaitan dengan nak bertemu jodoh. Istighfar ada kaitan dengan nak menyelesaikan masalah. Allahu Akbar. Kita merujuk tadi tu hadis Nabi SAW. Barang siapa yang beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam setiap kesempitan dan beri rizki yang tiada terhingga kepadanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab apa? Apabila Allah menurunkan pengampunannya, Allah ampunkan. Sebenarnya subhanallah, apa yang berlaku pada hidup kita hakikatnya kerana kesilapan diri kita sendiri. Sebab dosa kita. Kita terlalu banyak mengata, mengutuk dan mengumpat orang. Sejak daripada lahir sampai sekarang. Kadang kita banyak buat dosa daripada apa? Dosa mata. Dosa lidah, dosa perbuatan dan banyak sangat dosa kita. Memang kita perlu akui kita terlalu banyak dosa. Subhanallah. Dan sebab itu Allah nak membersihkan kita daripada dosa. Allah nak membersihkan kita daripada dosa. Subhanallah. Allah nak bersihkan kita daripada dosa. Dan akhirnya, sebab apa saya pegang buku ni pula? Sebab antara kata-kata yang saya tuliskan di dalam buku pertama saya ini, kalau siapa yang pernah baca lah buku ni kalau siapa nak, boleh order ya, kita ada iklan, siapa yang nak beli. Subhanallah. Buku ni, Sahabat Dunia Akhirat, ini selit, minta maaf. Sahabat Dunia Akhirat dah masuk cetakan ke-7 dalam tempoh 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Cetakan ke-7, maksudnya dalam lebih kurang 50,000 lah dah terjual naskah. Subhanallah. Ayat yang dituliskan di sini, bawah ni, apa yang ditulis, jika kita tidak mampu bersihkan hati dengan amal soleh dan zikrullah, maka Allah bersihkan hati kita dengan ujiannya. Subhanallah. Jika kita tidak mampu bersihkan hati dengan amal soleh dan zikrullah, maka Allah bersihkan hati kita dengan ujian ini. Ini bukan hadis Nabi ke apa, ini kata-kata yang ilham daripada Allah yang saya tuliskan sendiri. Subhanallah. Masa saya tulis ni, rupanya bila saya baca tentang bab ujian, hadis Nabi tentang ujian, kelebihan ujian, Allah nak bersihkan hati, Allah nak bersihkan dosa. Jadi sebenarnya Allah berikan kita dua pilihan. Allah beri kita banyak pilihan, antaranya dua ni lah, subhanallah. Kalau kita tak mampu nak bersihkan hati kita dengan istiqamah, istighfar 1000 kali sehari contohnya. Istighfar 500 kali sehari contohnya. Dan Allah melihat kita lemah. Kita lemah nak istighfar, kita lemah selawat. 2 hari bolehlah istiqamah. Seminggu bolehlah, lepas tu kita dah culas balik contohnya. Kita lemah nak istiqamah dengan solat duha, dengan qiyamul lail, dengan baca Al-Quran. Lalu akhirnya Allah, sebab Allah sangat sayangkan kita, Allah sangat cintakan kita, Allah membersihkan kita dengan ujiannya. Sebab itu hadis Nabi, banyak hadis Nabi. Antaranya Nabi bersabda, apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Ada lagi hadis Nabi tentang
tidak akan ditimpa seorang mukmin itu sakit, gangguan, sedih, duka cita, bahkan duri yang kecil, melainkan Allah akan menggugurkan dosanya. Dan Nabi pun pernah sebut kepada seorang sahabat yang bernama Ummul Ala, wahai Ummul Ala, masa tu Ummul Ala sedang sakit tenat, wahai Ummul Ala, sesungguhnya sakit yang menimpamu ini, gembiralah, dan kerana dengan sabar kamu terhadap sakit ini, ia Allah kurniakan kamu syurganya. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya sama ada kita pilih subhanallah. Banyakkanlah amal soleh kalau kita tidak mampu untuk menanggung ujian demi ujian. Tapi kalau kita tidak mampu menanggung beban amal soleh, tak mampu nak istiqamah, tak mampu nak mujahadah untuk zikir istiqamah, maka bersedialah untuk kita diuji oleh Allah. Sebab Allah sangat sayang dan cintakan kita. Allah tak akan biarkan kita melangkah di atas muka buminya dengan beban dosa yang banyak. Subhanallah. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, dengan kita banyakkan istighfar, lalu Allah gugurkan dosa kita, maka Allah angkat ujian tersebut. Maka Allah beri jalan keluar. Maka Allah berikan kita ilham. Allah beri pertolongan daripada orang-orang yang boleh membantu kita. Sebab apa? Dengan istighfar yang banyak tersebut, kita dah penggugurkan dosa, Allah dah ampunkan kita, lalu Allah akan beri jalan keluar. Masya Allah, Allahu Akbar. Indah sekali. Yang terakhir ya, saya tak boleh nak baca banyak. Istighfar menambah kekuatan. Sekarang kita tadabbur ayat Al-Quran surah Hud ayat 52. Surah Hud ayat yang ke-52. Surah Hud ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Nescaya dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan ke atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekali lagi saya ulang ya, muslimin muslimat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ataupun berkata-kata kepada kita, hai kaumku, mohonlah ampun. Dan dia berkata, siapa dia berkata ni? Nabi Hud kepada kaumnya. Hai kaumku, mohonlah ampun, istighfar kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Nescaya dia menurunkan hujan yang sangat lebat. Orang yang perbanyak, hujan sangat lebat ni bukan maksudnya turun, bila kita istighfar turun hujan. Ia adalah mewakili, dari sudut falsafahnya, mewakili nikmat daripada Allah. Hujan adalah simbolik kepada nikmat Allah. Sebab itu digunakan kalau nak sebut nikmat terlalu banyak. Takkan nak sebut semua. Diturunkan makanan yang sedap, diturunkan rezeki, diturunkan anak, diberikan apa. Tapi dihimpun dalam apa metafora ataupun simbolik hujan. Hujan itu adalah mewakili nikmat Allah. Nescaya dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu. Dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Dengan istighfar, Allah akan menurunkan kekuatan kepada kita. Sebab itu sebenarnya ujian, sebesar pun apapun ujian, kalau hati kita kuat, kita akan mampu untuk menghadapinya. Tapi kalau ujian yang kecil, hati kita lemah, sekecil hujan sikit je, bukan apa pun. Tapi kita dah rasa gelisah, marah-marah, kita dah tak tentu arah. Sebab itu sebenarnya jangan fokus kepada ujian, fokus kepada hati tempat menampung ujian. Rupanya istighfar, Allah sendiri sebut di dalam Al-Quran, akan ditambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Masya Allah. Sebab itu kadang bila kita menerima ujian, kita bukan tak kuat langsung. Kita bukan terus kolaps kan. Kita bukan terus lemah. Tetapi Masya Allah, apa yang berlaku? Kita akan semakin kekuatan yang sedia ada. Bila kita istighfar, astaghfirullah, aku mau ampun ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Astaghfirullah. Banyak dosa, aku nak berubah, aku nak berhijrah ya Allah. Aku nak tinggalkan ya Allah maksiat-maksiat ya Allah. Astaghfirullah lagi, subhanallah. Maka kekuatan yang sedia ada ditambah lagi. Akhirnya walaupun masalah selesai, tapi seolahnya selesai. Sebab kita boleh menghadapinya dengan tenang dan kita redha dan kita boleh terima. Lalu kita memaafkan orang yang menjadi asbab kepada ujian tersebut. Kita boleh maafkan dengan hati yang lapang, lalu kita pun tenang dan kita akan bahagia. Itulah hamba Allah yang paling bahagia. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, rupanya bahagia itu bukan mahal, hanya di hujung lidah. Bukan perlu dikeluarkan dengan RM1, dengan susah payah, dengan tak tidur malam, dengan kerja berhabis-habisan, dengan bisnes itu, bisnes ini, buat kerja sampai 2-3 benda, nak beli tu kan. Rupanya bahagia itu ada di hujung lidah. Dengan kalimah astaghfirullah, la ilaha illallah, lalu Allah akan berikan rasa bahagia itu.
bersyukur dengan apa yang ada, mencintai Allah, rindukan kepada Allah, pertemuan dengan Allah, dan kebahagiaan yang disebutkan di dalam untuk orang yang berpuasa, kelebihannya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebahagiaan, subhanallah, sesungguhnya dua kebahagiaan yang Allah kurniakan, dua kegembiraan, dua kebahagiaan yang Allah kurniakan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama saat dia berbuka puasa, dan yang kedua saat dia bertemu dengan Allah. Saat bertemu dengan Allah di mana? Di syurga. Bertemu dengan Allah di syurga. Dia gembira dengan puasanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kan, bagi orang yang berpuasa ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan Babus Saum, iaitu pintu orang-orang yang berpuasa. Akan masuk melaluinya dipanggil. Insya Allah kitalah orang yang bahagia tersebut, iaitu dua kebahagiaan. Kan kita gembira bila makan, buka puasa, semua suka, semua gembira. Lagi kalau makanan tu sedap. Dan gembira kita itu Allah beri. Maksud bukannya, oh gembira sangat nak buka puasa, tak suka ke puasa? Kalau kita tengok anak kan happy sangat, tak sabar nak buka puasa. Bila buka puasa tu happy sangat. Sebenarnya gembira itu boleh satu kegembiraan yang Allah kurniakan dan diberikan kegembiraan itu, dan kita boleh gembira waktu buka puasa. Bahkan diberi pahala. Kegembiraan ketika itu gembira berjaya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariat Allah. Maka waktu kita makan dengan gembira, dengan bahagia tersebut, bukan maksudnya kita tak suka puasa. Janganlah pula kita kata anak, tak suka puasa so suka sangat boleh makan. Tak. Kita memang sewajarnya, sebab Nabi sebut. Dia beri dua kegembiraan bagi orang berpuasa. Saat dia berbuka, dia gembira, dia bahagia. Nikmatilah makanan tu. Sedapnya, alhamdulillah. Sedapnya buka puasa. Seronoknya. Gembira kerana Allah. Kemudian yang kedua, kegembiraan bagi orang berpuasa adalah saat dia bertemu dengan Allah, dia gembira dengan puasanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita lah orang yang bahagia tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa tak mampu, tak sempat nak jawab soalan ya Syira. Betul kan? Walaupun ada persoalan yang ditinggalkan. Saya tahu tadi Urustia minta Ustazah ruangkan, ataupun ada ke Urustia bagi soalan? Tak ada, tapi memenangkan masa, masa sudah pun lebih, dah sejam setengah ya muslimin muslimat sekalian. Saya mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, apa yang kita rasakan saat ini boleh kekal lama. Apa yang kita bincangkan boleh berikan sedikit pencerahan, kekuatan kepada hati kita. Boleh beri jawapan kepada persoalan hidup kita. Kenapa kita temui jawapan. Subhanallah. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Dari Facebook dia. Oh, daripada Facebook ada orang. Subhanallah. Ni daripada pihak penganjur ya. Bahagia apabila bangun pagi bersemangat untuk meneruskan hidup. Zaima bahagia bila rasa tenang hati. Siti Hayati Abdul Razak bahagia tu bila memberi. Subhanallah, Allahu Akbar. Macam-macam lah ya. Terima kasih muslimin muslimat sekalian yang kekal bersama. Terima kasih pada pihak penganjur iaitu Perbadanan Putrajaya kerana mengajukan majlis ilmu yang sangat baik, pemilihan tajuk yang sangat baik. Subhanallah. Kerana keikhlasan tuan-tuan puan-puan pihak penganjur, Allah permudahkan untuk kita semua mendapat ilmu pada pagi yang barakah ini. Terima kasih pada penonton di live di Instagram dan juga di FB. Subhanallah, alhamdulillah, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. InsyaAllah di sini kita bertemu di syurga Allah, kita akan disatukan. Dan biasalah sebagai penutup, kepada siapa yang ingin membeli sambil menderma, bolehlah buat tempahan, boleh tinggalkan komen, kita akan balas sama ada di Instagram ataupun di Facebook, iaitu Kurma Mariami. Memanglah nama saya tu Ustazah Asma'run, tapi ia adalah jualan ni untuk Sahabat Eye Care. Ini pertubuhan gerakan yang kami sama-sama bina. Kita dah sepanjang start daripada bulan 3, bulan 4, bulan 5, lebih kurang dalam hampir 600,000 sumbangan orang ramai. Orang sumbang je kita bagi. Orang sumbang je kita bagi. Kita tak akan simpan duit dalam akaun. Kita ada jumlah tertentu saja. Tak boleh ada limit yang rendah saja, yang lain kita bagi. Bukan sekadar makanan pack makanan beras semua tu, tapi kita beri juga ni kepada fakir miskin, memang yang betul-betul susah, yang miskin. Kemudian kita bila kita turun tengok keadaan mereka sangat teruk, contohnya kalau perlu beli tilam, kita beri tilam, apa keperluan yang mereka perlukan, kalau perlukan ubat dan sebagainya. Subhanallah. Dan sekarang setiap hari sekurang-kurangnya dalam 500 ke 600 pack kita edarkan
edarkan seluruh Malaysia. Maksudnya ejen kita Sabah iCare ada di seluruh Malaysia. Sabah Sarawak pun ada, 13 negeri semua ada, dan memang mereka edarkan jumlah keseluruhannya adalah 500 pack kepada fakir miskin untuk mereka berbuka puasa. Jadi setiap sumbangan yang diberikan akan disalurkan dan kita dapat bahagian pahala orang berpuasa. Itu hadis Nabi SAW. Sekian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.